أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Facebook, bersama saya lagi pada malam ini Ustaz Rosman Rosdi dalam siri Sapa Rohani #Pakak-Pakak Peringat. Jadi tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita membawa satu tajuk, iaitu salam terakhir. Salam terakhir. Apa yang kita nak bincang? Sebut tentang salam terakhir ni, dia cerita tentang kesedihan lah. Kesedihan. Salam terakhir, bila kita tahu kalau ada salam terakhir ni salam perpisahan. Jadi malam ni kita nak bincang tajuk salam terakhir. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya siri Sapa Rohani, insya-Allah kita pakak-pakak peringat melalui pakak-pakak share video ini. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada ramai orang dan ia termasuk dan dikira sebagai suatu amal soleh buat kita bersama. Macam biasa, kita mulakan siri Sapa Rohani pada malam ini dengan sama-sama melaungkan ataupun sama-sama lafaz zikir tenang hati, insya-Allah. Baik. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat dan juga tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan saya Ustaz Rosman Rosdi dalam siri Sapa Rohani. Siri Sapa Rohani #Pakak-Pakak Peringat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni Sapa Rohani akan membincangkan tajuk salam terakhir. Salam terakhir, salam perpisahan. Jadi sebelum nak bincang perkara tu tuan-tuan, kita pakak-pakak peringat melalui pakak-pakak share video ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada ramai lagi sahabat-sahabat kita, rakan taulan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Dan Allah akan kira sebagai suatu amal kebaikan, amal soleh yang kita dapat bersama. Baik, apa maksud salam terakhir? Baik tuan-tuan, malam ini malam yang ke-28 Ramadan. Bila masuk malam ke-28 Ramadan, kita sedia maklum bahawa Ramadan akan pergi meninggalkan kita. InsyaAllah, kalau mengikut kalender tu, kita akan berhari raya pada hari Ahad. Maksudnya hari ini, hari Rabu, esok Khamis, kita ada Khamis, Jumaat, Sabtu. Ada 3 hari lagi tuan-tuan untuk Ramadan meninggalkan kita. Baik, biasanya tuan-tuan, bila sebut tentang Ramadan akan meninggalkan kita, ada beberapa perkara lah, ada beberapa rasa pada saat ini. Ada beberapa rasa pada saat ini. Ada orang dia bersedih Ramadan nak tinggalkan dia dah. Nah, ada orang dia rasa sedih, ya Allah, nah sekejap saja. Teman-teman betul tuan-tuan, tahun ni walaupun kita duduk dalam keadaan tak pergi sana sini tuan-tuan, tapi Ramadan rasa sangat
cepat, sangat cepat. Ada orang tuan-tuan, dia rasa seronok sebab apa, Ramadan kali ini dia dah buat yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang lepas. Nah, ada orang dia rasa macam Allah, Ramadan ni dia bermula Ramadan dengan perlahan. Jadi dia rasa kalau dia pulun pun di hujung ni dah macam dah terlambat dah. Baik tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, apa juga rasa yang kita sedang ada sekarang ini, yang perlu kita faham bahawa kita masih ada baki 3 hari lagi. Ada orang suka datangkan analogi, Ramadan ni umpama tetamu yang datang rumah ataupun yang main rumah. Jadi tetamu ni nak balik dah. Saya suka tuan-tuan jadikan Ramadan ini umpama anak yang balik kampung ziarah mak. Anak yang balik kampung ziarah mak. Jadi kalau bila sebut anak balik kampung ziarah mak, minta maaf tuan-tuan, bukan bermaksud saya nak cetuskan rasa sayu ramai kawan-kawan kita yang tak boleh balik kampung, tak boleh nak berhari raya dengan mak ayah di kampung, adik-beradik di kampung. Tapi ni analogi saja, analogi. Saya suka datangkan analogi Ramadan ini umpama anak yang balik ziarah mak. Anak balik ziarah mak, kalau kita tengok biasanya anak balik ziarah mak ni dia bukan balik tiap-tiap bulan. Ada yang boleh balik tiap-tiap bulan, ada yang balik setiap kali cuti sekolah, ada yang boleh balik setiap kali cuti raya saja. Okey, kita ambil contoh bila nak balik rumah, maksudnya anak yang balik kampung ziarah mak. Macam mana mak rasa? Mak rasa seronok. Mak rasa seronok bila balik tu. Mak sambut anak dengan macam-macam . Hari pertama balik, mak masak benda nu, benda ini, apa sebagainya ni. Kemudian bila anak duduk lama sikit jadi mak pun kehidupan macam biasalah, masak biasa, masih lagi masak, layan apa sebagainya. Dan kita tengok di hujung bila anak nak balik pula. Anak nak balik pula. Bila anak nak balik pula ni, mak sedih tak? Mak sedih, anak pun sedih. Anak sedih. Tapi adakah mak biarkan anak, mak biarkan anak dia sedih-sedih macam tu biar tinggal macam tu je. Nak buat macam mana? Dah berpisah sedih Tak. Mak bila anak nak balik, walaupun dalam keadaan dia sedih tu, dia buat macam-macam. Contoh hari anak nak balik tu, dia masak tak cukup makan tengah hari, dia kirim buat balik makan atas kereta ataupun makan dekat rumah dari sudut lauk pauk. Yang ayah pula kadang-kadang siap pergi kebun, siap beli ikan ataupun beli apa sayur-sayur ke ataupun barang-barang yang susah nak dapat kat tempat tinggal anak tu, tapi di kampung ni banyak. Jadi ada yang kirim pisangnya, nangkanya, apa-apa benda, petainya, jadi kirim kat anak tu. Maka tuan-tuan, perasan tak bila Ramadan mai hari tu, ramai di kalangan kita seronok sambut Ramadan, semangat. Kita sambut Ramadan, pertama kali semayang tarawih kat rumah. Malam yang pertama semua pakat duk upload gambar tarawih, alhamdulillah, seronok ni, alhamdulillah. Dapat lagi ni bertarawih, ada yang ayah jadi imam, ada anak jadi imam. Kemudian upload bertadarus lah, apa sebagainya. Kemudian bila masuk dalam 3 hari seminggu yang pertama tu, kemudian dia biasa je. Dia biasa, dia layan, jangan maksudnya apa. Okey, dia meneruskan juga, tapi tak ada lah dia bersemangat. Jadi dia meneruskan dengan tadarusnya ataupun baca Quran, tapi seadanya lah, dengan tarawih tak tinggal apa sebagainya. Kemudian sekarang dah sampai dah di penghujung. Dan kita dah mula rasa sayu. Siapa pun di kalangan kita, kita pasti rasa, ya Allah, dia terpacu keluar kat mulut, ya Allah, saatnya rasa puasa tahun ni, saatnya Ramadan tahun ni. Walaupun dari sudut prestasi ibadat masing-masing ada tahap-tahapnya. Ada yang hebat, ada yang biasa, ada yang sekadar puasa. Tapi semuanya berasa, Allah, saatnya Ramadan kali ni. Nak berpisah dah. Jadi, walaupun Ramadan nak berpisah dah, macam mana tadi perasaan mak nak berpisah dengan anak, dia sedih ni. Tapi apa yang dia buat? Dia akan buat segala-galanya hingga anak tu naik kereta balik. Hingga anak tu naik kereta balik. Maksudnya habislah. Maksudnya dia masak, ayah pergi cari barang-barang tadi, petai kirim buat balik. Maka kita sekarang ni, Ramadan ada baki 3 hari lagi. Kenapa kita perlu bersedih sampai tak buat apa-apa? Adakah kita tengok mak kita bila sedih anak nak balik, dia tak buat apa-apa? Dia sebenarnya lagi anak nak balik hujung tu lagilah macam-macam. Dia suruh ayah kita cari nula, dia suruh, dia buat macam-macam ni. Hari anak nak berangkat tu, hari anak nak berangkat balik tu, lagi macam-macam. Dia usaha, Allah, kalau boleh cucu minta apa, harilah tu lah nak buat segala-galanya. Cucu minta nak makan nasi lemak ke apa semua, dia nak buat segalanya. Maka kita ada 3 hari lagi tuan-tuan dan puan. Jangan biarkan ini, jangan biarkan dia pergi macam itu saja. Ramadan balik itu saja.
Mesti kita kena buat macam-macam supaya kita walaupun sedih kita tak ada tahun depan Ramadan nak main lagi ni, ataupun Ramadan nak balik main, ataupun nak main jumpa kita lagi, tapi kita ada baki 3 hari. Sebab apa tuan-tuan? Ada berlaku dalam masyarakat kita, dia pulun Ramadan sampai pada malam 27. Dia kata insya-Allah malam 27 tu malam Al-Qadar ataupun jadi bila dah habis malam 27 tu dia rasa tak apa, fokus pada kita tak macam sebelum ni lah, seadanya. Ada yang rata-rata saya jumpa bila tanya pelik lah, maksudnya tak ada orang pakai tak ada baju raya tu biasalah. Biasa. Jadi tak ada baju raya tu tahun ni jadi biasa. Ada baju raya tu orang nampak wah ada baju raya. Baik tuan-tuan. Maka tuan-tuan kita ada baki 3 hari lagi. Apa yang kita nak kena buat? Macam tadi kerja di rumah dia, mak ni dia buat macam-macam. Dia masak, dia beli barang, kirim. Dia buatlah apa-apa yang patut tanda sebelum berpisah. Maka kita ada lagi 3 hari sebelum Ramadan nak pi dah. Nak pi tinggalkan kita. Jangan kita berhenti tuan-tuan. Jangan kita berhenti pada malam 27 malam tadi saja. Kita ada baki 3 hari lagi yang kita nak boleh buat 5 benda yang Nabi suruh buat bila di akhir Ramadan. Yang ni kita nak kena buat tuan-tuan. Okey, kita nak kena buat. Baik, apa 5 benda ni tuan-tuan? Yang pertama, Nabi suruh 10 hari terakhir ataupun di akhir Ramadan ni kita konsisten ataupun usahakan untuk banyakkan solat sunat dan baca Al-Quran. Maka tuan-tuan, jangan berhenti lagi. Walaupun dah khatam Al-Quran, ada orang khatam sampai hari ke-27, kemudian dia relax, dia kata nantilah tunggu lepas raya baru nak mula semula. Tak tuan-tuan, sebab Ramadan tak pi lagi. Mula balik. Mungkin dia tak boleh nak khatam, tapi baca lah. Baca. Bila Nabi sebut kata isikan hari-hari Ramadan ataupun 10 hari Ramadan yang terakhir ni dengan beribadah, solat dan juga baca Quran. Kita solat. Pastikan tarawih jangan tinggal sampai malam lah. Tarawih, kemudian boleh solat sunat apa? Solat sunat subuh. Insya-Allah, solat sunat duha ke, yang mana boleh buat, kita buat. Dan usahakan terus membaca Al-Quran. Bukan soal banyak atau sikit, tetapi yang penting kita baca Al-Quran. Ini amalan yang Nabi suruh buat bila di akhir Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila bangun tuan-tuan, bangun dah 10 hari terakhir, ada 3 pagi lagi kita akan bangun, pagi esok hinggalah pagi Sabtu insya-Allah, kalau raya akhir Ahad lah. Maka tuan-tuan jangan bangun seorang-seorang, kita kejut suami kita kejut anak-anak kita, bagi tahu kata ni Ramadan nak pi dah, Ramadan nak tinggal dah, ada 3 pagi lagi je. Bangun awal sikit, semayang 2 rakaat. Boleh tuan-tuan, bukan semestinya kena buat berjemaah. Malam dah buat berjemaah dah tarawih. Jadi kita kejut lah. Mungkin mak biasanya kejut anak 5.30, kejut awal sikit pukul 5 macam tu lah. Setakat mana kita bagi tahu jom Ramadan nak pi dah, bagi boleh semayang 2 rakaat pun jadilah. Jadi insya-Allah kita kejutkan, sebab Nabi suruh kejutkan ahli keluarga. Kejutkan ahli keluarga. Jadi boleh buat. Bukan semestinya dapat melaksanakan berjemaah lagi, okeylah. Kalau tak mau sana, pakat buat ibadat awal pagi sebelum makan sahur khususnya. Ataupun kalau nak makan sahur awal pukul 5, jadi makan sahur katakanlah dalam 20 minit macam tu, ada baki 20 minit, ada baki 25 minit tu, kita boleh dapatkan sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat tahajud. Baik, 2. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Nabi kata akhir-akhir Ramadan ni kena iktikaf. Macam mana ustaz? Kami nak iktikaf, kita tak boleh pergi masjid iktikaf. Tuan-tuan, di rumah kita insya-Allah kita dalam baki 3 hari ni kita wujudkan ada satu kawasan untuk kita duduk bertafakur adalah tempat kita semayang, ruang tamu contohnya. Kita kemas sikit dalam baki 3 hari ni. Yang itulah tempat kita duduk semayang tarawih malam-malam dengan anak beranak kita ke, ataupun kita duduk ni, situ kita jadikan tempat iktikaf kita. Boleh semayang, boleh baca Quran, boleh zikir, istighfar, yang tu kita buat tuan-tuan, untuk memenuhi masa iktikaf. Sampaikan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh berjaga malam pada 3 pagi lagi ni, maksudnya berjaga sampai awal pagi contohnya, siapa boleh buat? Buat. Maksudnya kita nak iktikaf macam kita iktikaf di masjid. Yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, Nabi suruh apa? Nabi suruh berdoa minta ampun. Kita ada 3 hari lagi ni. Doa yang Nabi suruh
Nabi ajak kepada Sayyidatina Aisyah, bila mai 10 hari yang terakhir Ramadan, apa dia doa yang paling elok, paling afdal, paling digalakkan kita baca, iaitu doa yang selepas kita dengar selalu imam baca waktu sembahyang tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun wa'fu anna, kalau kita baca ramai-ramai ya. Jadi doa ni tuan-tuan, contoh saya baca laju sangat tak sempat tangkap, susah apa tuan-tuan, buka internet cari doa akhir Ramadan, insya-Allah dia keluar. Doa akhir Ramadan ni dia keluar, boleh kita tengok baca kat situ. 4. Dan yang kelima, apa dia tuan-tuan? Dalam baki 3 hari ni kita usahakan bersedekah secara offline atau online. Sedekah offline maksudnya apa tuan-tuan? Mungkin kita pergi bank ke, ada orang duduk minta letak tabung ke apa semua, iaitu offline lah, kita sedekah dalam 3 hari ni. Ataupun kita tak keluar rumah, tak pergi mana, kita sedekah online. Sehari RM1 pun jadi ya, 3 hari RM3, ganjaran di sisi Allah, bukan nilai RM3 besar, Allah akan bagi pada kita. Jadi tuan-tuan, kalau tadi ibu bersedih anak nak balik dah tu, dia siap macam-macam persiapan nak kirim balik, makanan, pisang, petai nak buh dalam kereta tu. Maka kita Ramadan nak balik tuan-tuan, kita biar buat sesuatu yang menggembirakan Ramadan. Nak balik, nak anak bila dia tengok mak, dia bersedih juga nak pisah dengan mak, tapi bila dia tengok mak ni buat macam-macam, kirim ni, dia seronok dah, dia seronok. Maka kita Ramadan tetap akan pergi. Jadi kita nak Ramadan pergi dalam keadaan seronok. Bila tengok kita nak raih dia, nak seronok bersama dengan dia, bila dia datang jumpa kita, dia ziarah kita tahun ni, kita dapat lagi bersama dengan dia, maka kita buat macam-macam. Apa dia macam-macam tu? Nabi kata, ataupun Nabi suruh 5 ni saja tuan-tuan, bukan banyak pun. 5 ni yang afdal dilaksanakan pada hujung-hujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Tuan-tuan, selesai. Itu sahaja salam terakhir kita. Biarlah salam terakhir kita dengan Ramadan dalam baki 3 hari ini kita kirimkan berbentuk amalan-amalan. Macam tadi mak kirim macam-macam barang tadi, benda apa semua, kita pula hantar Ramadan balik dengan beribadah, dengan membuat sesuatu yang Nabi anjurkan, Nabi suruh kita buat, yang benda amalan-amalan yang digalakkan ini ataupun yang disunatkan ini, supaya paling tidak tuan-tuan kesedihan kita berpisah dengan Ramadan, berpisahnya dalam keadaan Ramadan gembira, kita berusaha hingga ke hari terakhir untuk mendapat pelbagai ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan untuk malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, guru-guru, rakan-rakan yang bersama dengan saya Ustaz Rosman Rosdi dalam siri Sapa Rohani #Pakat-Pakat Peringat. Tuan-tuan, tajuk malam ni salam terakhir. Kita nak menceritakan bagaimana cara kita nak mengiringi Ramadan pergi ketika dia nak meninggalkan kita. Sebab apa tuan-tuan? Jangan berhenti setakat semalam, malam 27. Kita ada 3 malam lagi, kita ada 3 hari lagi, kita ada 3 pagi lagi. Pakat sama-sama kita peringat untuk melaksanakan 5 amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu untuk malam ni. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada malam esok, siri Sapa Rohani dengan tajuk yang lain pula. Ingat tuan-tuan, Sapa Rohani #Pakat-Pakat Peringat, dan tuan-tuan boleh pakat-pakat share, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kita buat sekarang ini tuan-tuan akan dikira sebagai amal soleh. Jadi kita akhirkan sesi kita tuan-tuan dengan sama-sama kembali berzikir dengan zikir tenang hati. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbiyallah
ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik penjaga, dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan, yang memberi pertolongan. Itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok dalam siri Sapa Rohani bersama dengan saya Ustaz Rosman Rosdi, bersiaran pada pukul 11 malam ke atas, insya-Allah. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap saya mohon keampunan daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.